Assalamualaikum and welcome to Faiz Channel guys. Alhamdulillah penghujung tahun 2022 ni aku berjaya juga untuk meyakinkan diri aku untuk buat YouTube channel ni. Okay. So dalam Faiz Channel ni aku akan menceritakan tentang kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah mistik. Aku perkenalkan diri aku, nama aku Faiz. So ini adalah video pertama aku untuk tahun ni. Setelah sekian lama kot. Aku rasa lepas aku habis belajar tu aku ada plan untuk buat YouTube channel, tapi aku tak ada content untuk aku ceritakan. Sampailah akhir-akhir ni aku suka sangat tengok kisah-kisah seram daripada The Segment, Ashraf Channel, Santai Chill, Cat9 kan. Membuatkan aku rasa macam why not aku buat konten tentang kisah-kisah seram ni kan. Boleh lah aku join diorang untuk kembangan lagi community storyteller untuk kisah-kisah seram ni kan. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan dulu intro. Lepas tu aku akan ceritakan kepada korang 3 cerita yang aku dah sediakan untuk malam ni. Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okay geng, sebelum aku mulakan dengan cerita pertama aku nak ceritakan sedikit tentang rumah aku ni lah kan. Rumah aku ni baru je didirikan. Aku rasa adalah dalam 11-12 tahun mungkin lah. Mungkin aku rasa kot. Aku pun dah lupa. Masa tu aku umur dalam 16-17 tahun kalau tak silap aku kan. So rumah aku ni dekat ada kawasan kampung halaman mak aku. Dia ada tanah kat sini and kita orang pun pindah daripada Ceras. Plan buat rumah kat sini, dah siap kita orang pun duduk masuk kat rumah ni. Nak dijadikan cerita, ada beberapa gangguan yang aku lalui lah. Aku, family aku pun ada lalui. Tapi untuk malam ni aku akan ceritakan gangguan yang aku lalui sendiri. Ini first time tau. First time aku alami gangguan yang macam ni. So tak melengahkan masa, jom aku ceritakan korang untuk kisah yang pertama. Okay, untuk kisah pertama aku ni, aku akan ceritakan dekat korang tentang anak buah aku yang waktu tu aku rasa umur dia dalam 3, 4, 5 tahun mungkin kan. So family aku ni, diorang ada kebiasaan Sabtu atau Ahad diorang akan balik rumah family aku ni, rumah mak bapak aku ni untuk berkumpul lah, mengelakkan silaturahim kan. Biasalah bila masing-masing semua dah ada kerja sendiri, ada kerjaya sendiri, ada rumah sendiri. Ada yang duduk Melaka, ada yang duduk Puchong, ada yang duduk Putrajaya, Semenyih apa semua. Diorang semua akan balik kat rumah mak aku ni lah untuk kumpul. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu bila diorang balik dekat rumah parents aku ni, kakak-kakak aku dengan kakak-kakak ipar aku ni, biasalah perempuan kan, bila dah lama tak berjumpa, adalah benda yang diorang nak borak kan, nak sembang kan, nak bergosip apa semua kan. So malam tu diorang buat keputusan untuk lepak dekat ruang dapur rumah parents aku ni. Malam tu adalah diorang dalam tiga orang, 4 orang macam tu dekat ruang dapur ni. Ada yang buat jemput-jemput, ada yang duk sibuk basuh pinggan kan. Jadi diorang ni pun duduk bersembang sambil buat kerja tu, bersembang lah sekali, betul tak? Tengah-tengah sedap diorang duk bersembang berborak dekat dapur ni, anak kakak aku yang duduk kat Puchong ni, waktu tu umur dia dalam 3 ke 4, 5 tahun macam tu, dia datang dekat mak dia. Dia datang-datang tu dia terus cakap lah, Mama
buat apa lepak dekat sini? Kakak pun cakap, kenapa? Mama tengah borak ni, tengah buat kerja. Kenapa? Anak dia pun cakap lah balik kan, tak adalah, orang tak sukalah mama lepak kat sini. So kakak aku ni pun pelik lah kan, kenapa anak dia cakap macam tu. Dan dia cakap lah, kenapa awak ni pergilah kat luar main dengan abang-abang, kakak. Pergi main kat luar sana kan. Jangan kacau mama nak duduk sembang dekat dapur ni, ada kerja nak kena buat. Anak dia tak beranjak lah. Anak dia tu tak beranjak. Anak dia tu cuma berdiri dekat sebelah dia sambil memerhati dekat salah satu sudut yang ada dekat ruang dapur rumah family aku ni. Tengah duduk dia pandang dekat sudut tu, mak dia tanya, awak kenapa? Anak dia terus cakap, tak adalah, orang bukan apa. Mama lepak kat sini tak takut ke? Takut? Takut apa awak ni? Apa awak nak cakap ni? Mama, dekat sini ada abang Poch, Ma. Ada abang Poch. Dia cakap macam tu dengan selamba dia. Dia cakap ada abang Poch. Kakak-kakak aku yang tadi duk sibuk buat jumput, cuci pinggan apa semua tu, dia diam, berhenti sekejap. Dan kakak aku ni pun tanya balik, apa awak merepek ni? Dah malam ni, awak jangan cakap benda yang bukan-bukan. Anak dia cakap, tak, orang bukannya main-main, betul kat sini ada abang Poch. Kakak aku pun tanyalah balik, okey, kalau betul lah apa yang awak cakap ni betul, okey, awak tunjuk dia dekat mana sekarang. Bila kakak aku cakap macam tu, dengan secara perlahan anak buah aku ni tunjuk dekat sudut yang dia nampak kat mana adanya abang Poch. Dan diorang ni pun terdiam sambil melihat dekat sudut yang anak buah aku ni tunjuk. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kakak aku ni pun terus cakap, awak ni dah malam ni, dah pergi depan. Barulah anak dia tu pergi. Tapi lepas anak buah aku tu pergi, kakak-kakak aku dengan kakak ipar aku ni memang tak cakap banyak lah. Mana yang duk tengah buat jumput, tengah basuh pinggan tadi tu, terus buat cepat-cepat, terus duduk kat luar, tak cakap apa-apa. Dan cerita ni pun diceritakan balik dekat kita orang, aku rasa minggu depannya tu ataupun 2-3 hari lepas tu lah kot diorang cerita benda tu. Yang baru aku tahu tentang kejadian. Dan lepas daripada kejadian tu, aku rasa kakak aku dengan abang ipar aku ni bawa anak dia tu pergi berubat. Tak tahulah sama ada dia punya hijab tu memang terbuka ke apa ke, tak pasti. Tapi lepas daripada berubat tu, apa yang dibagi tahu oleh kakak aku, dia cakap nak kena tengok balik nanti lepas umur dia 18 tahun, nak tengok sama ada dah betul-betul tutup ke atau macam mana, kan? So cerita tu habis kat situ je lah. Tapi apa yang kita orang ingat kisah tu habis kat situ je, sebenarnya tak. Ada lagi kejadian yang jadi, yang aku sendiri alami. Aku akan ceritakan korang dekat kisah yang kedua untuk malam ni.
Okey, kisah yang kedua ni, jadi kalau tak silap aku, beberapa minggu ataupun beberapa bulan daripada kejadian yang anak buah aku ni nampak Abang Pak Syuk. Sebelum aku nak cerita ni, kat rumah parents aku ni, kat rumah family aku ni, dekat sini kawasan kampung yang line telefon susah nak dapat. Okay, ada, bukan tak ada, line telefon tu ada, tapi nak kena pandai-pandai cari lah. Kadang-kadang kalau korang ada duduk dekat satu tempat tu, dekat situ ada line kan, korang duduk je lah kat situ, korang tak boleh berganjak. Kalau korang berganjak, line tu hilang. Line telefon memang macam tu waktu tu. Yalah, waktu tu kau sendiri tahulah, waktu tu mana ada WhatsApp apa semua, tak ada. Masa tu kalau tak silap aku paling kuat pun WeChat lah, aku rasa kot. WeChat, BBM bukan WeChat, BBM. Aku ingat lagi masa tu aku pakai BlackBerry. So, kalau aku ni nak buat call ke, nak message ke, aku terpaksa keluar daripada rumah aku tau. Maksud aku kena keluar, pergi dekat tepi jalan tu. Dekat situ baru ada line untuk aku buat call ke ataupun message lah masa tu kan. Malam tu, aku rasa dalam anggaran pukul 10.30, pukul 11 macam tu lah aku rasa kot. Jalan kampung korang tahu kan, masa tu kalau tak silap aku dekat area kawasan ni tak banyak lagi taman tau. So maknanya kalau ada lampu jalan tu, berjarak-jarak sikit lah kan, berjarak-jarak sikit. Masa tu kalau tak silap aku baru ada beberapa taman je lah dekat area kawasan rumah parents atau family aku ni. Dekat jalan masuk ke dalam taman tu ada satu tiang lampu tau. So masa tu nak dikatakan jarak aku dengan tiang lampu tu adalah dalam 200, 300, 400 meter macam tu lah. Anak mata aku ni macam ada ternampak kelibat yang ada dekat bawah tiang lampu depan taman tu. Tapi aku buat bodoh, aku tak layan lah, sebab aku baru call. So aku borak je lah macam biasa. Duk borak. Aku mula rasa tak sedap hati tau. Jadi aku buat keputusan, aku rasa aku kena tengok apa yang ada kat situ tau. Apa yang aku nampak malam tu, ada satu kelibat berwarna putih yang sedang berdiri dekat bawah lampu tu tau. Tapi yelah, malam kita nampak macam sama-sama sikit je lah sebab jauh kan. Tapi apa yang aku yakin, yang itu bukan kakak, yang itu bukan apa orang panggil, Fatimah Rokes bukan yang tu. Tapi lebih kepada Poch. Sebab aku nampak lah atas dia tu kan. Tapi disebabkan jauh, aku buat-buat tak nampak je lah. Aku pun sambung balik borak dengan awet aku tadi. Borak. Perasaan aku tu makin lama makin tak sedap. Meremang tu memang dah meremang lah. Siapa yang tak meremang kan bila nampak benda tu. Tapi yelah, orang tua cakap apa, kalau kita tak ganggu dia, dia tak adalah ganggu kita, betul tak? Dalam keadaan yang macam tu, dalam perasaan aku tu yang masih lagi tak berapa nak sedap, dengan rasa meremang apa semua tu kan, aku toleh dan pandang ke arah tempat yang sama. Apa yang aku harapkan benda itu dah tak ada lah kan. Dah tak ada. Tapi apa yang mengejutkan aku masa tu, kali ni dia mula bergerak. Dia melompat, tapi cuma dekat situ. Maknanya dia lompat tu setempat. Dia tak ada ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tak ada. Waktu tu lah aku nak cakap, perasaan aku ni memang betul-betul tak sedap.
Tapi kuat aku mengatakan dalam hati aku tak ganggu kau. Kau jangan ganggu aku. Selang beberapa minit lepas tu, aku mula rasakan yang ada something yang akan jadi. Perasaan tu membuatkan aku kena tengok balik. Andai kata kalau dia bergerak, aku rasa aku kena ambil tindakan lah. Bukan tindakan apa pun. Maksud aku kena ambil tindakan sama ada aku nak balik. Tapi memang kau akan balik lah, aku rasa kan. Toleh balik ke arah tu. Apa yang aku jangkakan, itu yang dah jadi. Kalau tadi dia melompat setempat, sekarang dia dah mula maju ke depan. Satu. Tapi geng, lompatan dia tu bukannya dekat tau. Dia buat satu lompatan yang aku rasa jauh. Aku rasa kalau dalam 300 ke 400 meter tu, aku rasa dalam 5-6 lompatan dia dah sampai. So masa tu aku nampak dia baru 1 ataupun 2 lompatan tau. And macam biasa geng, aku tak cakap banyak. Aku terus ambil keputusan lantak lah. Nak marah lah. Aku terus lari ke arah rumahku. Apa yang membuatkan aku lagi seram, masa aku lari tu, aku nampak kakak aku ni, dia dah mula start nak tutup pintu geng. Waktu tu aku memang dah tak tengok belakang lah. Aku dah tak nak tahu apa jadi kat belakang aku ni sekarang. Apa yang aku tahu, aku nak balik rumah sekarang. Ngam-ngam waktu aku dah nak masuk rumah tu, pintu tu tutup. Aku dah tak sempat nak ketuk lah geng. Waktu tu aku terajang ke pintu tu. Lepas aku terajang, kakak aku yang terus tanya aku lah, kenapa ni? Masuk tak ketuk pintu, main terajang ke pintu ni? Kenapa? Aku nampak ada pouch. Kakak aku ni terus gelakkan aku je. Tulang kau, aku dah cakap, anak aku ni nampak yang kau degil pergi duduk kat luar tu sampai ke 12 1 pagi. Siapa suruh? Semalam tu aku memang tak ada buat apa-apa. Aku terus masuk bilik, aku tidur. Tapi aku masih teringat-ingat lagi lah. Aku teringat-ingat. Alhamdulillah tak ada, aku tak ada demam ke apa ke, tak ada lah. So gangguan tu gangguan biasa macam tu je lah. Aku yang akan lepas daripada gangguan tu dah tak ada apa-apa lah. Tapi dia ada sambungan lagi kan. So sambungan dia aku akan ceritakan kat kisah aku yang ketiga. Jom kita layan untuk cerita yang ketiga. Untuk kisah yang ketiga aku ni, aku ingatkan gangguan tu dah habis kat situ je. Tapi sebenarnya tak. Dia bersambung lagi lepas tu. Aku nak cakap sikit Aku ni waktu first pindah kat sini, Aku ni dalam fasa, orang cakap apa masa tu, yelah kita remaja kan. Kita akan lalui satu fasa memberontak. Memberontak yang betul-betulnya memberontak Aku memberontak disebabkan aku tak nak pindah kampung. Yelah kita ni dah biasa duduk kat Ceras, kawan pun dah ramai kat sana kan. Jadi nak tinggalkan tu sayang. Sampailah aku cakap kat mak aku ni, masukkanlah aku ni sekolah asrama ke apa ke, aku tak kisah. Tapi yelah, waktu tu family aku ni ada juga masalah financial kan. Jadi nak tak nak, aku terpaksa aku jugalah, aku ikut jugalah pindah ke kampung. Bila pindah ke kampung ni, untuk menunjukkan yang aku ni memberontak masa tu, aku suka tidur dekat luar rumah. Malam-malam ni aku suka tidur kat luar rumah. Sampai pukul 4-5 pagi aku duduk kat luar rumah tu, tidur kat luar rumah tu kan. Sampailah satu malam ni, lepas kejadian yang aku kena ganggu tu, mak aku ni ada cerita dengan pakcik aku tentang kejadian. Dan apa yang pakcik aku ni cerita, benda tu nak mengikut pesan lah
dekat aku ni, supaya aku ni tak selalu duduk dekat luar, tidur kat luar tu. Kalau boleh sebelum pukul 12 sudah masuk rumah dah. Mak aku bagi tahu aku. Tapi yelah, kita ni memberontak degil kan. Cakap orang tu tak nak dengar. Lepaklah juga kat luar tu. Walaupun sebelum tu dah kena ganggu macam tu, dah nampak kan. Aku ni tetap dengan pendirian aku nak memberontak. So aku lepak lah malam tu. Aku lepak dekat luar tu, sambil-sambil aku tu message dengan awak aku apa semua kan. Tengah aku duduk seronok-seronok message dengan awak aku ni, aku tak tahu bila aku terlelap. Aku tak sedar. Tiba-tiba aku dah terlelap. Aku dah terlelap kat luar rumah, dekat beranda luar rumah aku tu. Aku dah terlelap kat situ, dekat atas sofa tu sambil berbaring. Beranda luar rumah aku ni, korang tahu tak yang orang cakap apa tu, yang dia macam ada tembok yang orang letak botol-botol apa semua tu kan, yang kau boleh duduk dekat atas tu lah. Macam dekat koridor-koridor sekolah tu kan ada yang dekat tepi tu kan. Aku tak tahulah apa nama dia. Dekat rumah aku ada benda tu lah. Okay, nak dijadikan cerita, kaki aku okay, ini yang macam dekat koridor sekolah tu, yang dinding kat koridor sekolah tu kan. Tapi dekat rumah aku ni dia macam ada botol. Aku tak tahu, aku panggil benda tu botol lah kot kan. Kaki aku ni, tapak kaki aku ni dekat kiranya bertentangan lah dengan yang aku cakap tu kan. Aku tersedar bila aku dengar ada ketukan cermin daripada atas kepala aku. Lepas daripada ketukan cermin tu, ada suara, Faiz, masuk. Mak aku Aku kan, yelah, kita dah terlelap kan. Kita pun cuma macam tu je lah. Betul tak? Dah terlelap tu kita cuma macam tu je kan. So aku pun tidur balik. Selang beberapa minit tu, aku dengar lagi yang mak aku ni ketuk cermin tu. Sama juga, Faiz, masuk. Dah pukul berapa dah ni? Masuk Tapi aku masih lagi tak bergerak. Aku still lagi tidur dekat tempat yang sama, sambil kaki aku ni menghala keluar. Lagi sekali mak aku ketuk cermin atas kepala aku ni. Tapi yang ketiga ni lebih kepada macam terburu-buru. Mak aku pun cara dia bercakap dah jadi lain. Faiz, bangun, cepat. Tapi jangan pandang luar. Aku berbaring, kaki aku ni menghala ke tembok rumah beranda aku tu, menghala keluar. Apa yang aku dengar mak aku cuma cakap, bangun, masuk sekarang, jangan pandang luar. Meremang, Mat. Aku cerita sekarang ni pun meremang. Sebab itu adalah pengalaman yang aku takkan lupakan. Lepas aku dengar mak aku cakap macam tu, Aku bangun. Tapi dalam keadaan yang macam, orang cakap apa, Marah. Aku bangun tu duduk. Aku bangun ni, okay, kita macam mana? Ni baring kan. Ni kaki aku, kepala aku lah. Aku bangun tu macam ni, kaki aku ni tak bergerak. Aku bangun tu daripada baring macam ni, aku bangun macam ni. Dalam keadaan aku yang mamai.
pandangan aku pun sama-sama kan. Tengah sedang aku gosok-gosok mata aku yang mengantuk ni, dalam pandangan yang sama tu aku ada ternampak satu kelibat berwarna putih yang tengah duduk menghadap aku. Dia duduk dekat atas yang aku cakap tadi, yang macam dekat koridor sekolah tu kan, kat tembok tu. Dia duduk atas tu sambil pandang ke arah aku. Dan apa yang lebih menyeramkan, hujung kain dia tu sikit lagi nak bersentuhan dengan ibu jari kaki aku. Tapi masa tu aku masih lagi tak yakin. Sebab yelah, kita mamai, pandangan pun sama-sama kan. Jadi aku gosokkan mata aku. Aku tengok bahagian kaki dia digoyangkan macam ni. Ini kaki aku. Ni kaki aku. Okay, ni kaki aku. Digoyangkan macam ni. Betul-betul dekat hujung kaki aku. Aku tak berani untuk pandang lebih ke atas. Sebab aku tahu benda tu apa. Aku ambil baju aku dan slow-slow aku terus tutup kepala aku. Aku ambil barang-barang aku apa semua. Slow je aku bangun. Aku jalan masuk. Aku buka pintu dan aku tutup secara perlahan. Dan aku lepaskan baju aku daripada kepala aku. Masa tu gang, bulu roma aku ni, bulu tengkuk aku ni, dengan secara automatik dia naik. Segala bulu yang ada kat aku masa tu naik. Besoknya tu, mak aku tanya aku, malam tadi nampak apa? Malam tadi nampak apa? Aku pandang mak aku. Aku tanya mak aku, mak nampak apa? Mak nampak benda tu tengah duduk kat depan kau. Mak nampak apa? Mak nampak pouch. Kau nampak apa? Tanpa aku berkata apa-apa, aku cuma senyum je dekat mak aku. Mak aku pun faham lah apa yang aku nampak. Mak aku tanya lagi, kau nampak tak muka dia? Aku cuma gelengkan kepala dan aku cakap, tak nampak. Tapi rasanya masa first bangun tu, adalah terpandang. Mungkin masa tu sebabkan kita mamai ataupun pandangan kita sama-sama, membuatkan aku tak nampak. Apa yang aku ingat, hitam, gelap. Hitam, aku tak nampak apa-apa. So mak aku cuma senyum je lah kat aku kan. So nasib baik lah. Nasib baik, dia cuma duduk kat depan tu lah. Aku tak boleh bayangkan kalau malam tu dia tidur dengan aku kat sebelah. Tak boleh mat, seram kan. So lepas tu, aku dah tak lepak dah lagi dekat tempat tu. Sampai pukul 3, 4, 5 pagi tu aku dah takkan lepak dah kat situ. Kecuali kalau ada orang teman aku lah, macam abang-abang aku balik nak lepak kat luar tu ke apa semua, aku lepak lah kat situ. Tapi kalau makna aku nak duduk kat luar rumah tu sampai pukul 3, 4 pagi, memang tak ada dah lah. Kadang-kadang tu aku jadi seram lah. Sebab yelah, first time benda tu kan. First time. Tapi dalam bulan ni juga, abang ipar aku ada nampak lagi benda tu. Pouch tu lah.
Dan apa yang lebih menyeramkan okey lah, senang cerita benda ni sebenarnya dia nak menyesatkan kita, nak menyesatkan, nak memfitnah, kan? Macam-macam cara yang diorang akan lakukan. Cuma aku tak akan bagi tahu dia ni siapa dia ni lah. Tapi apa yang abang ipar aku cakap, tengah dia duduk lepak dekat tempat yang sama aku lepak, masa yang dia duduk dekat depan aku tu kan, cerita ketiga aku tu, benda tu munculkan diri lagi sekali, sambil ketawa dekat abang ipar aku. Tapi muka dia menyerupai orang yang kita orang semua kenal. Sambil ketawa memandang ke arah abang ipar aku. Aku tak akan bagi tahu dia menyerupai siapa, tapi apa yang aku boleh bagi tahu, dia menyerupai orang yang kita orang kenal dan sangat kenal dekat dalam kalangan family kita orang sendiri. So terima kasih gang. Itu je cerita yang aku akan ceritakan untuk video pertama aku dalam channel aku ni. Aku nak ucapkan dekat sesiapa yang dah menonton video ni, aku harap korang dapatlah support aku daripada segi subscribe aku punya channel, tekan bell notification, like aku punya video, and comment kalau korang rasa ada apa-apa yang korang nak komen tentang video first aku ni lah. InsyaAllah kalau ada kekurangan aku minta maaf, and aku harap korang bolehlah bagi aku idea untuk aku perbaiki lagi channel aku ni, ataupun perbaiki lagi cara penyampaian aku. Aku minta maaf kalau cara penyampaian aku ni tak berapa nak cantik ataupun tak berapa nak okey, sebab ini adalah video pertama aku yang aku upload dalam channel ni. Aku harap korang dapat bantu aku lah. And kalau korang ada nak kongsi cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik, nanti aku akan letak dekat description untuk aku punya channel TikTok, Instagram dengan aku punya email. So korang boleh contact aku daripada sana and bagi tahu aku tentang kisah korang. InsyaAllah kalau aku rasa kisah korang tu menarik untuk diceritakan, aku akan ceritakan. So apa-apa pun aku terima kasih sangat dekat korang mana yang menonton ni. Aku harap kita akan berjumpa lagi untuk the next video. Assalamualaikum and bye-bye.